Kembali dalam cerita di sebalik berita, kalau di segmen awal tadi saya bersama dengan Firdaus Azil yang berkongsi perkembangan semasa politik menjelang pada pilihan negeri Johor. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Prof adalah penganalisis politik. Prof, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan, kita tahu belum lagi ada satu ketetapan ataupun tarikh khusus akan diumumkan oleh SPR berhubung dengan pilihan negeri Johor, tetapi selain pada kita melihat kepada dan apa yang disebutkan oleh rakan saya Firdaus Azil, beliau menjangkakan untuk PRN Johor ni seperti pertandingan wrestling Royal Rumble, maknanya tak ada siapa kawan dalam gelanggang gusti itu nanti. Mungkin secara keseluruhannya nanti, pandangan Prof, apakah akan kita saksikan dan boleh dijangkakan akan berlakunya satu jajaran ataupun satu konsensus ataupun kerjasama politik luar jangka yang akan berlaku pada pilihan raya negeri Johor nanti? Ya, ada tiga asas dalam politik. Satu, politik angka. Kedua, politik merupakan segala kemungkinan. Dan yang ketiga, tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap, hanya kepentingan. Bermakna di Johor barangkali boleh berlaku jika sekiranya majoriti yang diperolehi oleh sesebuah parti gabungan adalah kecil. Politik luar jangka ini sudah berlaku. Kalau kita perhatikan langkah Sheraton, bagaimana Parti Pembangkang dan kerajaan bersatu membentuk satu penjajaran. Kita juga lihat ketika usul undi tidak percaya ke atas Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu di Perak. Ketika itu juga kita lihat gabungan kerajaan dan pembangkang dalam usul percaya itu menolak kepimpinan beliau. Begitu juga kalau kita perhatikan kepada MOU yang ditandatangani oleh kerajaan dan parti pembangkang. Jadi politik luar jangka ini bukan mustahil, tetapi di Johor saya rasakan bahawa kerajaan penyandang tidak mungkin akan melakukan pembubaran Dewan Undangan Negeri jika tidak yakin akan menang besar di pilihan raya tersebut. Bermakna bergerak secara solo barangkali merupakan salah satu pilihan yang kemungkinan Barisan Nasional sudah buat, dan kita juga telah melihat bagaimana Perikatan Nasional menyatakan bahawa penganggihan kursi mereka adalah bersama dengan Gerakan dan juga PAS. Bagaimana Pakatan Harapan juga sudah mengatur penyusunan penganggihan kursi. Bermakna parti-parti lain barangkali akan memainkan peranan jika sekiranya kedudukan getir berlaku selepas pilihan raya. Saya tidak melihat kerjasama boleh berlaku sebelum. Akan ada beberapa pihak menyatakan mereka mesra kepada parti tertentu. Malahan Muda dan Warisan merupakan antar parti yang harus kita perhatikan. Saya percaya mereka juga akan mempunyai lonjakan baru. Dan kalau kita perhatikan dalam konteks ini juga, yang penting adalah politik luar jangka ini kerap berlaku ketika suasana itu berada dalam keadaan yang luar biasa. Jadi bagi saya langkah Johor ini adalah langkah sebenarnya pembersihan politik. Kerana kita perhatikan antara sebab mengapa pilihan raya negeri ini diadakan adalah percakaran dalaman yang menyebabkan pilihan raya negeri perlu diadakan supaya pertembungan di antara dua parti besar ini tidak berterusan. Dan bagi saya melihat bahawa pembersihan politik itu mahu dilakukan untuk merendahkan keazaman, motivasi dan juga keinginan berpolitik pada pilihan raya umum ke-15. Jadi kerjasama atau kolaborasi politik boleh berlaku, tetapi lazimnya berlaku ketika pasca pilihan raya di mana kedudukan tidak menentu, Dewan berada dalam keadaan tergantung, dan barangkali jika itu suasananya, kita mungkin akan melihat politik luar jangka. Di Melaka kita lihat bagaimana gabungan badan bukan kerajaan, calon bebas membentuk satu kolaborasi. Itu juga sesuatu yang mungkin boleh berlaku di Johor. Prof, sebelum kita nak melihat ataupun menjurus kepada pembersihan politik itu, mungkin Prof boleh kongsikan pandangan. Kita melihat saja untuk kerjasama politik luar jangka ini, bagaimana boleh kita faham dan bagaimana boleh kita jangka siapa pihak atau pihak mana yang akan untung dan pihak mana pula yang akan rugi dalam kerjasama luar jangka ini? Dalam kedudukan tertentu, jika majoriti itu dimiliki oleh sebuah parti politik siasah, maka itu akan memberikan kelebihan kepada mereka. Bagi parti kecil yang mungkin mahu menjadi kingmaker dalam kedudukan tersebut, mungkin mereka akan rugi jika terus diasak dan juga sukar diterima sebagai satu komponen besar. Dalam apa keadaan sekalipun, bukan soal siapa untung, siapa rugi, tetapi bagaimana kestabilan dapat dipulihkan, bagaimana membentuk sebuah kerajaan yang ampuh dan juga pembentukan kerajaan yang lebih stabil. Antara sebab dikatakan oleh bekas Menteri Besar Datuk Azmi, kenapa perlu membubarkan Dewan Undangan Negeri ini adalah kerana majoriti satu kursi terlalu banyak bergantung kepada pembangkang. Jadi kesemua itu merupakan indikator seolah-olah tidak mahu wujud kerjasama dengan parti-parti lain. Jadi dalam konteks ini yang penting adalah bagaimana pembentukan
sesebuah kerajaan itu biarlah dengan majoriti yang besar supaya tidak wujud kerugian, tidak wujud keuntungan. Walaupun pembangkang menyatakan mahu memberikan komitmen kestabilan, tidak diterima. Sebagaimana yang berlaku di Perak diterima, tapi di sini tidak. Jadi bermakna dalam suasana berbeza-beza ini wujud tanggapan persepsi dan juga psikik politik yang berbeza. Bagi saya di sini yang untung adalah mereka yang sebenarnya mahukan kuasa, yang merasakan tidak ada musuh ataupun lawan tetap. Yang rugi adalah mereka yang bersedia untuk berkorban untuk kepentingan yang lain. Prof, pada awal tadi Prof mengatakan ataupun menjangkakan mungkin akan ada kerjasama politik luar jangka, tetapi Prof menjangkakan akan berlaku pasca Pilihan Negeri Johor. Mungkin pada waktu ini dan seperti apa yang Prof kongsikan 3 asas politik pada awal tadi, bagaimana untuk kita menangkap imajinasi dan juga psikik bagi pengundi dan juga rakyat ataupun bangsa Johor ini? Kerana kita tahu menjelang ataupun pada PRN Johor ini akan ada pertambahan ataupun ratusan ribu, 700,000 pengundi baru, termasuklah pengundi muda yang akan berpartisipasi dalam pilihan raya negeri Johor pada kali ini. Bagaimana penerimaan mereka jika kerjasama luar jangka, kerjasama politik yang luar jangka ini akan berlaku di Johor? Bagi saya melihat begini, Johor merupakan sebuah negeri yang unik dari sudut demografi, geografinya. Sudah pasti budaya politik, seni politiknya juga berbeza. Di sini juga tertubuhnya UMNO dan saya percaya kenapa pilihan raya negeri ini diadakan, salah satu sebabnya adalah untuk memulihkan penjenamaan imej UMNO di Johor. Dan kerana merasakan walaupun rakyat merasakan kenapa perlu dibuat sekarang ketika kita sedang berhadapan dengan isu banjir, kesihatan, ekonomi, pendidikan, sara hidup. Tetapi bagi ahli politik dan parti politik, timing itu penting, masa itu penting dan dirasakan masa inilah yang terbaik kerana akan melihat peratusan rendah keluar dan juga kekuatan pembangkang dilihat berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dan dalam konteks itu juga kita melihat bagaimana 700,000 orang pengundi yang berumur 18 ke atas dikatakan akan menjadi kingmaker. Tapi bagi saya, ini terlalu awal untuk membuat satu spekulasi ramalan ke atas gelagat ataupun tindak tanduk berpolitik mereka, mengundi mereka. Kerana barangkali akan masih bergantung kepada tingkah laku orang tua mereka, rakan sebaya mereka dan juga kepada informasi yang mereka terima. Tidak bermakna 700,000 itu akan keluar mengundi kerana kita tidak mewajibkan keluar mengundi. Partisipasi politik mereka kini banyak bergantung kepada apa yang berlaku di pelantar media sosial dan juga mungkin pengaruh orang tua mereka. Dan dalam konteks Johor, sebelum 2018, soal kesetiaan pada parti politik itu besar. Apakah akan wujud semula sentimen tersebut untuk mempengaruhi golongan 700,000 ini? Dan saya percaya keputusan yang dibuat untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri ini juga ada kaitan dengan keyakinan yang akan keluar mengundi adalah yang setia kepada parti. Walaupun akan ada undi protes, akan ada mereka yang bergerak keluar. Saya percaya Barisan Nasional UMNO yakin kepada pengundi setia, termasuk mungkin akan memastikan dalam kalangan 700,000 ini, mereka yang orang tua mereka yang setia kepada parti akan turut mampu untuk memenangi hati anak muda ini. Di Melaka kita lihat bagaimana pemecahan sokongan orang Melayu dari parti Pakatan Harapan pada tahun 2018 mengalir kepada Perikatan Nasional dan sebahagian daripada Barisan Nasional juga ke Perikatan Nasional. Jadi apakah itu yang mahu dilihat oleh Perikatan Nasional di sini kerana merasakan mereka mampu untuk mengambil sokongan sebahagian daripada pengundi Melayu Pakatan Harapan. Dan bagi saya 700,000 ini merupakan kelompok yang wajar diawasi. Kita perlu berhati-hati dan bagaimanakah pendekatan strategi parti politik untuk memastikan bahawa mereka dekat dengan golongan ini dari segi isu, dari segi pengambilan calon, dari segi mendampingi mereka, bukannya mengasingkan mereka. Apakah sudah tiba masanya bagi parti-parti politik untuk mempertimbangkan calon terus parti politik? Misalnya, di 2015, Sarawak pernah memperkenalkan Barisan Nasional Direct Candidate oleh arwah Adnan Satim. Apakah di Johor mahu diperkenalkan elemen seperti itu untuk memenangi kelompok-kelompok ini yang barangkali tidak ada sentimen kepartian?
Prof, mungkin yang terakhir dalam 1 minit yang akhir ini, Prof, kalau dengar daripada sidang media khas yang disampaikan oleh Yang Berhormat Mazlan Bujang, ada menyatakan di hujung-hujung sidang medianya, beliau mengatakan akan ada lagi beberapa pemimpin politik lain yang akan mengikut jejak langkahnya untuk meninggalkan parti asal mereka. Mungkin daripada unjuran ataupun daripada kemungkinan politik angka yang disebutkan oleh Prof sebentar tadi, adakah akan berlaku dalam tempoh seminggu ataupun beberapa minggu menjelang pada hari penamaan calon nanti akan diumumkan SPR itu nanti, akan ada lebih ramai pemimpin politik akan berubah hati dan juga bertindak keluar parti, Prof? Itu kerap berlaku. Kita pernah melihat ia berlaku di Melaka apabila 4 orang keluar dan juga menyokong Pakatan Harapan. Dan di sini saya percaya sebilangannya mungkin akan mengambil keputusan itu jika parti politik tidak berhati-hati. Sebab itu saya katakan tadi, langkah Johor ini seolah-olah pembersihan politik. Seolah-olah akan ada kelompok yang cuba untuk memastikan dapat memperkukuhkan kedudukan mereka dalam persaingan politik dengan lawan mereka. Dan Johor penting kerana ia membabitkan sosok figura tokoh parti-parti politik di mana akan ada usaha untuk melakukan pembunuhan karakter sebesar mungkin. Jadi tidak mustahil akan ada yang keluar, tetapi yang keluar itu juga harus berhati-hati kerana kita telah melihat kesan impaknya di Melaka dulu. Keluar dan mahu masih menjadi calon itu akan memberikan kesan kepada parti politik yang menerima mereka kerana dalam kedudukan sekarang ini informasi boleh berlegar di mana-mana dan malahan UMNO Kota Tinggi sudah menyatakan tidak mahu menerima mereka yang lompat parti daripada Parti Bersatu. Jadi itu indikator yang penting yang harus dilihat oleh kepimpinan parti politik. Okay, baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik yang berkongsi pandangan melihat kepada kemungkinan adakah akan berlakunya kerjasama politik luar jangka menjelang pada pilihan negeri Johor PRN Johor pada kali ini. Baik, cerita di Surat Berita setakat ini saja. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.